Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni saya, Cikgu Zahari, akan ulang baliklah tajuk yang kita bincangkan sebelum ni adalah kesatuan set sambungan daripada tajuk yang sebelum ni. Kelas PDPR hari tu minta maaf ada sebarang kesilapan dari segi teknikal. So, hari ni saya ulang balik, saya rekod balik untuk rujukan pelajar-pelajar saya, pelajar SMK Teluk Mas, tingkatan 4 Omega dan juga 4 ABC. Okey, baik. So, kita terus kepada slide saya. Saya pergi pada slide saya. Okey, kalau pelajar-pelajar tengok pada slide ini adalah sambungan tajuk hari tu. Macam mana kita nak menyenaraikan set lah dalam bentuk pelbagai perwakilan. Okey, baik. Ini adalah sambungan daripada soalan hari tu. So, soalan minta untuk kita senaraikan semua unsur bagi kesatuan set yang berikut. So, yang pertama, kita diminta untuk menyenaraikan, kalau kita tengok dekat sini, ini adalah P kesatuan R. Bermaksud, kawasan P, saya tandakan kawasan P. Okey, dan ini adalah kawasan R. Kawasan P dan juga kawasan R. Okey, so kalau kita nak senaraikan jawapan, apakah jawapan untuk P kesatuan R? So, mana-mana unsur yang berada pada kawasan yang bertanda merah ini, itu adalah jawapan. So, saya lebih suka kalau jawapan itu disusun secara alfabet. So, A, B, C, D, F dan juga G. Kenapa tidak E dinyatakan? Sebab E berada luar kawasan yang bertanda warna merah. Okey, itu soalan yang pertama. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni soalan yang belakang sini. Saya teruskan dengan soalan yang kedua. Dia minta untuk kamu menyenaraikan unsur-unsur bagi Q kesatuan R. So, kita tandakan Q. Ini adalah Q. Dan ini adalah R. Okey. So, unsur-unsur yang berada dalam kawasan yang bertanda warna pink itu adalah jawapan. So, kita mula dengan alfabet C, D, E, F dan juga G. Okey, boleh belajar? Okey, so ini adalah soalan yang pertama. Okey, kalau kita tengok balik kita tengok balik kita punya saya tengok balik kepada paparan saya tadi so saya harap kamu boleh ikut untuk contoh yang pertama. Okey, baik, kita pergi kepada contoh yang kedua. Saya pergi kepada contoh yang kedua. Ini contoh yang pertama tadi. So, kita pergi kepada contoh yang kedua. Saya padam dulu. Contoh yang kedua diminta untuk kita senaraikan unsur-unsur yang berada pada J kesatuan K. So, J kesatuan K ni kita tandakan J. Ini adalah J. Dan ini adalah K. So, unsur-unsur yang berada dalam kawasan yang bertanda pink itu adalah jawapan. So, kalau saya tandakan, kalau ikut turutan, nombor paling kecil adalah 5, 6, 7, 8 dan 9. Kalau ada yang tanya, cikgu, tak boleh kalau tak susun ikut alfabet? Tak susunan nombor? Tak ikut pun tak apa. Tapi secara tertibnya, baik kita ikut turutan. Atau takut-takut kalau ada nombor yang tercicir lah. Okey, kita pergi kepada yang kedua. Okey, yang kedua adalah merujuk kepada K kesatuan L. So, kita highlightkan K. Okey, kita highlightkan K dan kemudian kita highlightkan L. So, unsur-unsur yang berada dalam tanda yang berwarna pink tu adalah nombor-nombor seperti berikut. So, 3, 4, 5, 6, 7 dan 9. Okey. So, ini adalah soalan B. Manakala soalan C, minta padam. Soalan C diminta untuk berikan unsur yang berada pada kawasan J, K dan juga L. So, ini J. Ini K. Dan ini adalah L. Maksudnya apa? Maksudnya semua unsur yang ada. So, kalau ikut susunan alfabet, mula dengan nombor 3 kan? 3, 4,
5, 6, 7, 8 dan 9. Dimulakan dengan curly bracket dan ditutup dengan curly bracket lah. Okey, itu soalan yang kedua. Okey, so kita pergi kepada soalan berikutnya. Kita dikehendaki untuk melukis gambar Javan lah yang mewakili kesatuan set yang berikut. Okey, so macam tadi slide yang sebelum ni saya ada kata, kalau kita diminta untuk dapatkan apakah kawasan Q kesatuan R, langkah yang tersirat yang perlu kita tahu, kita kena tahulah apakah unsur persilangan Q dan R. So, saya highlightkan Q dan R. Okey, apakah unsur persilangan Q dan R dalam kes ini? Q dan R adalah 3. So, P itu kita tak lukis lah, kita hanya Q dan R. So, bila Q dan R, saya buat satu set Q dan R. Ini adalah Q dan ini adalah R. Okey, ini adalah Q dan sini adalah R. Pastikan ada dot 3. Q yang tinggal adalah 2, manakala R tinggal adalah 4. So, ini adalah gambar Raja Van. So, gambar Raja Van kita ada satu set semesta kat sini. Okey, so di sini adalah simbol set semesta. Okey, so bila kita dikehendaki untuk melorek, so melorek kita ambil warna yang bersesuaian. Katakan saya ambil warna kuning, saya tebalkan sikit. So Q kesatuan R, ini adalah kawasan. Saya lorekkan Q, saya lorekkan Q dan juga saya lorekkan R. So kita dah berjaya lah melukis dan seterusnya melorek. Okey, kita pergi kepada bahagian yang kedua. Ini saya padam. Kita pergi pada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua diminta cara yang sama lukis dan dia sudah lorek. Dalam kes ini melibatkan 3 kesatuan A, kesatuan B, kesatuan C. Sebelum kita nak lukis, kita kena tahu dulu apakah unsur persilangan A kesatuan B. Saya buat hitam. A kesatuan B. Maksudnya A bukan A kesatuan A persilangan B. Okey. A persilangan C dan juga B persilangan C. Unsur persilangan ni kita kena dapatkan dulu sebelum kita nak lukis. So saya ambil satu yang ini, tebal sikit katakan. So ambil A dengan B. A dengan B. Apakah unsur persilangan di antara A dengan B? Kalau kita tengok pada gambar di sini. A dengan B ada tak? Satu, tak ada. Okey. So, ini merujuk kepada set kosong. Maksudnya tiada unsur lah ni. Okey. So, kita teruskan untuk yang seterusnya A dengan C. Saya ambil A. Dan saya ambil C. Okay, A dan C ada persilangan tak? A dengan C juga tak ada persilangan. Merupakan set kosong. Merujuk kepada set kosong lah. Set kosong ni maksudnya tiada unsur. A dengan C pun tak ada. Okey, kita pergi pula kepada persilangan yang seterusnya. Persilangan B dan C. B dan C. So, kalau B dan C, kita ambil B dan C sekaligus. So, unsur persilangan B dan C adalah 5. 5 je lah. So, 5. Maksudnya A dengan B tak ada persilangan. A dengan C tak ada persilangan. Yang ada persilangan adalah B dan C. So, kita buat satu. Ini B. Ini C. Dan sini adalah A. Sebab A tak ada persilangan. Kita dah tahu tadi. So, ini adalah B. Ini adalah C lah. Persilangannya adalah 5. B selain B yang adalah 7 dan juga 8. C adalah 6. Okey. A adalah dot 1, dot 2, dot 3, dot 4. Pastikan ada dot. So, ini kita labelkan dia sebagai set A. So, kita buat satu simbol kat sini. Oh, tak cukup kecil. Padam. Okey, saya padam sikit. Silap. Okey. Saya buat besar kat sini. Di sini.
Jangan lupa untuk buat simbol set semesta. Ya. Lepas tu kita diminta untuk melorik. Ya. Melorik kawasan A ke satuan B ke satuan C. So ini adalah A ke satuan A. Kita lorikkan A. Okey. Kita lorikkan B. Dan yang terakhir kita lorikkan C. Ya. Kita dah berjaya melukis dan seterusnya kita dah berjaya melorik. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya kalau kita pergi, kita diminta untuk melorikkan kawasan yang mewakili kesatuan set berikut. Kita diminta lorik. Okey, tadi kita tengok kawasan terus kita tanda. Okey, ini saya nak tengok kepada metod yang kedua. Sebelum ni kita ada belajar metod menggunakan kaedah nombor kan. So saya tengok kaedah nombor. So kaedah nombor saya labelkan setiap kawasan yang berbeza dengan nombor yang berbeza. So kalau M kesatuan N, M merujuk kepada kawasan 1 dan 2 dan N merujuk kepada kawasan 2, 3 dan 4. 2, 3 dan 4. So kalau kesatuan kat sini maksudnya apa? Maksudnya semua nombor lah. 1, 2, 3 dan juga 4. Ini adalah jawapan untuk M kesatuan N. Dan bila kita diminta untuk melorik, so kita kena lorik lah. Ambil lorik warna kuning katakan. Ini yang besar. So lorikkan M dan juga N. So ini adalah kawasan M. Dan seterusnya kita lorikkan kawasan N. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, lorik kawasan 1, lorik kawasan 2, lorik kawasan 3 dan juga yang terakhir lorik kawasan 4. Ini kita menggunakan kaedah nombor. Okey, kita teruskan untuk soalan yang seterusnya. Okey, soalan berikutnya kita diminta untuk melorik kawasan yang mewakili kesatuan berikut. Katakan saya tak nak guna kaedah nombor. Saya guna kaedah yang pertama tadi, kita lorik P. Kita lorik Q. So kita terus P adalah kawasan P. Dan saya ambil lorikkan besar sikit. So P adalah P. Dan yang terakhir Q, kita lorikkan Q. So kita lorik Q lah. So saya lorikkan P dan juga Q. Okey. Ini adalah lorik kawasan lah. Okey. So latihan pengukuhan, ini adalah latihan pengukuhan. Latihan pengukuhan hari itu pun saya dah terang sikit kan. Saya dah terangkan, saya pergi kepada latihan pengukuhan. Kita tengok soalan pengukuhannya. Okey, so muka surat 109 buku teks. Okey, kita diminta untuk menunjukkan set A, okey, set B, set C dan ini adalah set semesta lah. Apa maksud set semesta kat sini? Set semesta kat sini bermaksud setnya terdiri pada A, B dan C sahaja. Tiada unsur yang berada di luar set A, B dan C. Okey, so bila kita diminta untuk menyenaraikan, kalau kita tengok soalan ini, diminta untuk menyenaraikan A kesatuan B. So tengok apa yang berada di A dan apa yang berada di B lah. So A kesatuan B, apa yang berada di A dan apa yang berada di B. Yang berada di A adalah NKP. Dan berada di B adalah N tak boleh lah sebab N dah berada tadi dalam A. So DBS. So kita selesai untuk soalan A. Untuk soalan B, A kesatuan C. Maksudnya tengok apa yang berada dalam A dan apa yang berada dalam B. So ini adalah jawapan lah. Cara nak tulis jawapan. So B terus tulis jawapan. So N, K, P, S, L, F, G. So untuk B. Untuk C, B kesatuan C. So tengok yang berada dalam B dan berada dalam C. Ini adalah B. So ini adalah C. So B kesatuan C adalah jawapannya. Okay, curly bracket N, D,
bukan N, okey, N, D, B, S, L, F, G. Setiap unsur mesti dipisahkan dengan tanda koma. Okey, D merujuk kepada A kesatuan B kesatuan C. Maksudnya semua unsur dalam A, dalam B dan juga dalam C lah. So terus kita buat. Kalau nak ikut alfabet boleh, tapi saya rasa saya ambil je lah kan. N, K, P, D, B, S, L, F, G. Walaupun saya ikut alfabet, dikira betul juga. So saya dah berjaya menyelesaikan soalan praktis Kandidi 4.2a muka surat 109. Okey belajar? Okey. So kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Okey. Soalan nombor 2 ni saya harap kamu buat sendirilah. Kamu buat sendiri. Ni kamu boleh buat gambar Raja Van. Ni kamu boleh lukis. Senaraikan set semesta secara terperinci. Set T, set Q dan set R secara terperinci lah. Baru kamu boleh lukis. Sebelum nak lukis, tentukan dulu unsur-unsur persilangan. Bagi set P persilangan Q. Okey. Q persilangan R. Dan P persilangan R. Tentukan dulu unsur-unsur persilangan. Baru kamu boleh tentukan dia punya gambar Raja Van. Bila lepas gambar Raja Van, baru kamu boleh tentukan unsur-unsur seperti yang dikehendaki dalam soalan. Okey belajar? Okey. So kita terus kepada lorik. Lorik ni senang aja. So saya tadi dah terangkan lorik. So tengok kalau dia nak P, R dan T. So lorik R dan lorik T. Sebesarkan sikit lah. Lorik R dan T, tandakan R. Tandakan T. Dan kamu boleh lorik. Senang sajalah. Begitulah juga untuk soalan B dan juga soalan C. Okey belajar. So ini rakaman daripada saya lah sebab hari tu ada masalah technician. Minta maaf banyak. Okey. So saya pergi kepada slide yang terakhir. Saya rasa dah tak ada apa-apa. Ini senang je lah. Yang ini diminta untuk menyerahkan unsur bagi set J dan K. Apa ada dalam J dan apa dalam K kita detailkan. Buat dalam bentuk tata tanda set. So mesti ada curly bracket. Tengok dalam J. Tengok dalam K. Unsur yang bertanda yang dalam kawasan tandaan itu adalah jawapan. So 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Begitu juga untuk soalan B dan juga C. Kamu boleh buat sama seperti yang saya buat. Okey, ini soalan yang keempat. Saya rasa itu saja soalan saya. Kalau tak silap saya lah. Dan saya rasa itu saja daripada saya. Minta maaf banyak-banyak di atas kesilapan masalah teknikal yang berlaku pada kelas PDTR yang lepas. So itu saja. Saya harap para pelajar terus buat latihan secara konsisten. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.